المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin. Sekali-sekali tinggalkan orang yang kau kasihi. Ghib wa zur ghibban tazid hubban faman aktharat tirdada adnahul malal. Artinya sekali-sekali tinggalkanlah orang yang kau kasihi, dan sekali-sekali datanglah berkunjung ke rumah sahabat. Nescaya bertambah kecintaan sesama kamu. Maka barang siapa yang tak pernah meninggalkan kekasihnya atau terlalu kerap datang berziarah ke rumah sahabatnya, maka yang demikian itu akan menjemukan. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung bacaan kitab nasihat Imam Ibnul Wardi, Lamiyah Ibnul Wardi, rangkap-rangkap syair yang berbentuk nasihat disusun oleh Al-Imam Ibnul Wardi. Setiap rangkap syair itu kita boleh perhatikan dia berakhir dengan huruf lam. Sebab itu dinamakan dengan Lamiyah Ibnul Wardi. Diterjemahkan oleh Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah dengan nasihat Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada nasihat ke-34. Tajuk yang diberikan ialah sesekali tinggalkanlah orang yang kau kasih. Kata Syekh, ghib wa zur ghibban tazid hubban faman aktharat tirdada adnahul malal. Ghib ni daripada ghaba. Ghaba yaghibu ghib, ataupun kita panggil ghaib. Bahasa Melayu kita panggil ghaib. Ambil daripada bahasa Arab tu. Bahasa Melayu ambil daripada bahasa Arab. Ghaib. Ghaib ni maknanya tidak ada lah, hilang. Maknanya meninggalkan. So ghaib ni lafaz amar, lafaz fi'il amar, dengan makna i'tazilin nas wala tukhalithum. Tinggalkan manusia, jangan menggauli mereka, jangan duduk bersama dengan mereka. Wazur, selepas dia suruh kita tinggalkan, dia perintah pula. Zur ni daripada zara, Melayu kita ambil jadi ziarah. Daripada Arab juga, banyak bahasa Melayu kita ambil daripada bahasa Arab. Bukan setakat daripada bahasa Arab, daripada bahasa-bahasa lain pun kita ambil jadi bahasa kita. So bila sebut ziarah kita faham, padahal tu bahasa Arab. Ziarah maknanya menziarahi lah. Pergi ke rumah orang ni, pergi ke rumah orang ni, itu kita panggil ziarah. Satu, dalam syair ni diperintah ghib. Yang kedua dia perintah zur ghibban. Satu dia perintah supaya ziarah. Ghibban ni maksud dia ialah zaman ba'da zaman. Maknanya satu masa ke satu masa. Kemudian dia kata tazid hubban, akan bertambahlah kasih sayang ataupun kecintaan. Ada hadis Nabi yang sebut zur ghibban tazdad hubban. Ziarahlah secara ghibban. Ghibban ni maknanya berkala lah. Tidaklah maknanya setiap hari ziarah. Itu berlebihan pula pada ziarah. Ataupun tak ziarah langsung. Itu pun tak betul juga.
Jadi Nabi ajar pada kita zur ghibban, ziarahlah secara berkala. Bila kita buat macam tu, Nabi kata tazdad hubban, akan bertambahlah cinta, kasih sayang di antara dua orang yang ziarah dan juga yang diziarahi tersebut. Cumanya ulama kata hadza yakhtalif. Keadaan ini, keadaan ziarah, kadang-kadang kita ziarah, kadang-kadang tak ziarah. Yakhtalif bi ikhtilafin nas. Dia berbeza-beza mengikut keadaan manusia lah. Ada manusia yang perlu kita ziarah dia tiap-tiap hari. Bahkan dengan tiap-tiap hari itu ziarah kita akan menambahkan hubungan kasih sayang kita dengan dia. Mungkin dengan mak ayah kita, kalau yang berdekatan dengan mak ayah, seorang ibu boleh jadi suka kalau anak dia ada setiap masa dengan dia. Tambah-tambah di usia tua dia. Dia duduk seorang kat kampung ataupun sekelami dia, suami isteri duduk. Tak semangat. Tapi time waktu anak-anak semua berkumpul, cergas dia. Padahal kalau tak ada anak, naif, lemah, letih je. Nak buat apa pun tak semangat. Tapi bila ada anak-anak, semangat jadi. Sehat, seolah-olah macam tak ada penyakit. Tu orang tua. Orang tua, ibu ayah ni boleh jadi kena ziarah dia tiap-tiap hari. Sebab tu kata Imam, kata ulama yang mensyarahkan syair ni, dia kata hadza yakhtalif bi ikhtilafin nas. Ini perbezaan lah mengikut keadaan manusia. Ada orang yang boleh jadi tak sesuai kita ziarah dia tiap-tiap hari. Macam kawan-kawan kita, tak sesuai kita ziarah rumah dia tiap-tiap hari. Mungkin selang sehari pun tak sesuai lagi. Mungkin seminggu sekali sesuai, mungkin. Mungkin juga tak sesuai walaupun dia kawan rapat dengan kita. Mungkin sesuai kita ziarah dia sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Dia berdasarkan kondisi seseorang yang kita ziarah lah. Jadi dalam hadis ataupun dalam syair ni menyebutkan kita pergi ziarah dan kita selang-selikan dengan tidak pergi ziarah. Maknanya kita menjarakkan di antara ziarah dengan tidak tu tazid hubban. Pasti dia akan menambahkan kasih sayang. Kita pun tengok lama dah sahabat kita, kita tak pergi ziarah dia. Kita pergilah cuti-cuti ni kita pergi ziarah. So bila kita pergi ziarah setelah setahun boleh jadi tak ziarah, menyebabkan tuan rumah pun rasa suka. Cuba kalau tiap-tiap hari pergi, dia pun serabut tengok muka kita. Balik-balik muka dia ni je datang. Sebab tu ziarah ni tengok keadaan. Begitu juga perkataan ini ulama sebut berkenaan dengan ziarah para ulama. Ziarah para ulama. Tak sesuai kita ziarah dia tiap-tiap hari pergi rumah dia. Lepas tu pergi duduk sembang topik kita orang awam pula. Lagilah tak menyeronokkan dia. Sebab dia hidup bukan sebagaimana kita. Rutin harian dia tak sama dengan rutin harian kita. Tapi ziarah boleh jadi kalau seminggu sekali, sebulan sekali, tu tak ada masalah. Ambil manfaat, ambil barakah daripada apa? Daripada kebaikan, kesalehan seseorang tu. Tu ziaratus salihin. Baik. Jadi syair ni kata ghib wa zur ghibban. Sekali-sekali tinggalkanlah orang yang kau kasih. Dan sekali-sekala datanglah berkunjung ke rumah sahabatmu, tazid hubban, nescaya akan bertambahlah kecintaan sesama kamu. Apatah lagi kalau orang yang kita ziarah tu orang yang ada keperluan, mungkin dia sakit, maka ziarah kita kepada orang sakit boleh jadi menghilangkan kesakitan orang yang sakit. Dia rasa ada orang yang bersama-sama menanggung kesakitan dia. Walaupun kita tak ambil pun sakit dia kepada kita, tapi boleh meringankan sakit orang yang sakit tersebut. Bila ada orang datang ziarah, ada orang datang bertanya khabar, ada orang ambil tahu, macam kita lah, walaupun satu rumah. Cuba kalau kita sakit, orang rumah tak peduli pada kita. Sakit bukan sakit luar lah, sakit dalam sekali.
Bukan setakat jasad je sakit. Dalaman hati kita pun sakit. Sebab apa? Bini aku ni dah tak sayang aku kot. Dah tak peduli aku kot sebab aku sakit. Begitulah ibarat sebaliknya. Seorang isteri yang sakit dibiar oleh suami dia. Tak ada orang ziarah. Sebab tu anak-anak suka kalau kita duduk dekat dia waktu dia sakit kan. Dia rasa diri dia dipeduli, dikasihi, disayangi. Itu ibarat perbezaan kondisi seseorang tu. Bila orang sakit perlu diziarahi. Cuma ziarah orang sakit ni tuan-tuan mengaji lah pula adab-adab dia. Ada ulama cerita. Ada seseorang datang menziarahi si fulan yang sakit. Lalu dia pun tanya, "Ma tashtaki?" Kau sakit apa? Dia kata, aku sakit bahagian pinggul. Bahagian pinggul ni sebelah kiri ataupun sebelah kanan, pinggang ni lah. Sakit bahagian tu. Maka dia pun cerita. Dia kata, "Wallahi," dia kata, kanat illatu abi famata minha." Oh, ni dia kata penyakit yang dulu kena pada ayah aku. Famata minha. Ayah aku dulu mati dengan sebab sakit ni. Tu tak kena adab. Orang macam ni halau dengan batal penyapu. Tu tak pandai datang apa, tak pandai ziarah. Bukan setakat tu, dia beritahu kepada orang yang sakit tu. Dia kata, "Fa'alaika bil wasiyah." Engkau ni kena wasiat dah. Kena bagi wasiat dah pada anak-anak. Kepada waris-waris, waris wasiat. Sebab apa? Engkau sakit ni, inilah penyakit yang telah menyebabkan dulu ayah aku meninggal. Maka bagi wasiat. Maka yang sakit ni pun panggil anak dia. Dia kata apa? Dia kata, "Wahai anakku, aku wasiatkan kamu, kalau lelaki ni datang jangan bagi dia masuk." Tu bijak juga orang yang sakit ni pun. Cuma nak beritahunya adab kita ketika ziarah orang sakit lah. Orang sakit memang perlu. Memang perlu untuk kita ziarahi. Tapi bila kita ziarahi orang sakit, kena pandai lah. Pilih waktu yang sesuai. Jangan pergi lepas subuh. Boleh jadi orang lepas subuh, orang sakit, dia tak bersiap lagi. Sebab dia tak selaju orang sihat nak semayang subuh. Kita lepas subuh, pukul berapa subuh sudah? Kita sudah tu turun. Jom kita terus pergi ke rumah si fulan bin si fulan daripada masjid lepas subuh. Maklumlah hari Sabtu ataupun hari Ahad. Terus pergi ke rumah kawan tu. Kawan tu boleh jadi tak sudah lagi qada hajat ke ataupun apa ke, dia tidak selaju orang sihat. So pilih waktu yang sesuai. Ada ulama sebut pukul 10 ke atas tu sesuai lah. Maknanya pada waktu itu dia dah selesai dah selesai bersuci, selesai mandi. Kalau dia nak sarapan, dia dah selesai sarapan. Pada waktu tu dia tengah santai, tengah rehat. So masa tu masa yang sesuai. Boleh jadi juga dia tengah rehat, tengah tidur juga, tengok keadaan lah. Semua itu diajar dalam kitab adab menziarahi orang sakit. Bila pergi ziarah orang sakit, tak diajar pada kita duduk berlama-lama. Tunggu juga orang rumah sakit tu, tuan rumah yang sakit tu buat air teh juga. Nak minum air teh di rumah orang sakit, tu semua tu tak kena tu. Orang dah lah sakit, lepas tu yang ada dalam rumah tu duk jaga orang sakit. Kita duk tunggu nak minum air di rumah orang sakit. Tu tak diajar oleh agama. Agama suruh kita pergi sekadar untuk memberi semangat kepada orang yang sakit. Takhfif. Bahkan bila kita sampai ke rumah orang yang sakit tu, diajar di antara adabnya takhfifus salam. Lembutkan beri salam. Jangan duk bagi salam kerah-kerah banyak-banyak kali. Tak bersahut baliklah. Lain kali mari pula. Kalau bersahut, kita masuk duduk dalam keadaan taqlilul kalam. Ulama sebut menyedikitkan bercakap, banyak bertanya khabar, banyak nasihat, banyak ingatkan, banyak bagi semangat. Bukan duk cerita orang penyakit ni dulu meninggal lah roliknya. Ni kanser ni biasanya tak sembuh dah. Biasanya akan meninggal lah hujungnya. Tu bukan bagi semangat, bagi tak payah pergi. Taqlilul kalam. Jangan banyak bersembang. Lepas tu kadang-kadang tak bersembang orang sakit, bersembang sama yang datang. Tu tak kena juga. Duduk lama bersembang sama-sama yang datang. Tu di antara adab yang tak diajar oleh agama kita. Taqlilul kalam wa ta'jilul qiyam. Tu antara yang ulama sebutlah ta'jilul qiyam. Cepat-cepat bangun.
Cepat-cepat bangun tu maknanya kita tak duduk lama, cukup sekadar ambil masa untuk bertanya khabar, bagi semangat, bagi nasihat, doakan dia kebaikan, doakan dia kepada kesembuhan, kesihatan dan sebagainya, maka bangun baliklah. Itu di antara adab ziarah orang sakit. Cuma ziarah orang sakit ni boleh jadi lebih kerap berbanding orang yang tak sakit. Boleh jadi seminggu sekali kita datang, semangat sikit dia tengok, tambah-tambah pula sama-sama ahli jemaah. Ahli jemaah Masjid Al-Hidayah Sentul. Sejak dia sakit tak ada jemaah Al-Hidayah pergi ziarah. Tu terasa dia. Tapi kalau tiap-tiap minggu ada orang ahli jemaah Masjid Hidayah pergi ziarah, bawa buah tangan sikit-sikit, semangat dia, rasa sihat, rasa segar, rasa semangat dan sebagainya lah. Jadi Al-Imam Ibnul Wardi menasihatkan kepada kita sini dalam bab ziarah, supaya apa? Supaya ghib wa zur. Kadang-kadang tak perlu kita ziarah, kadang-kadang perlu kepada kita ziarah. Maknanya ziarah yang kita buat tu mesti ada jadual berkala. Bila kita buat macam tu, tazid hubban, pasti dia kata akan menambahkan kecintaan dan kasih sayang di antara dua saudara tersebut. Bahkan dalam satu hadis sahih, hadis Muslim, hadis yang disimpankan dalam kitab Sahih Muslim, disebutkan oleh baginda Nabi, ada seorang lelaki zara akhallah. Seorang lelaki ni menziarahi saudaranya, bukan sakitlah, maknanya semata-mata nak ziarah sahabat. Cuma akhallahu ni ditafsirkan oleh ulama sini adalah ukhuwatul iman, bukan ukhuwatun nasab. Disebutkan perkataan saudara di sini bukan bermakna saudara pada nasab. Kalau saudara pada nasab ni maknanya ada hubungan nasab dengan kita, adik-beradik kita, pakcik makcik kita dan sebagainya lah, yang ada hubungan kerabat dengan kita. Dalam hadis ni anna rajulan zara akhallahu, akhan tu kata ulama bukan ukhuwah fil nasab, tapi ukhuwah fil iman, maknanya saudara seagama, bukan saudara senasab. Apatah lagi ada dua kombinasi, iaitu saudara seagama, saudara senasab. Dua tu lebih lagi. Saudara senasab, sekerabat, serahim kita dengan dia, adik-beradik. Lepas tu dia juga adalah saudara seiman dengan kita. Adapun kita yang duduk dalam masjid ni dipanggil saudara seagama. Adapun senasab tidak. Kita bukan ada keturunan hubungan keluarga, tidak, tapi hubungan kita adalah hubungan ukhuwah kerana iman. Iman itulah menghubungkan kita sebagai jadi saudara. Jadi dalam hadis ni sebut ada seorang lelaki yang nak pergi ziarah saudara seagama dengan dia, saudara seiman dengan dia, yang berada di kampung lain, bersebelahan dengan kampung dia, fi qaryatin ukhra. Ibarat hadis tersebut, fi qaryatin ukhra, ada di kampung lain, maknanya bersebelahan dengan kampung dia. Contoh kita di Sentul ni lah, sebelah dengan Sentul tu mana? Batu Muda, sebelah Batu Muda, ataupun belah-belah Greenwood, tu pergi ziarah saudara seagama kita. Maka kata Nabi, fa'arsadallah, maka Allah Ta'ala intip. Arsada ni intip lah ibarat dia. Allah Ta'ala hantar malaikat tengok lelaki yang nak pergi ziarah ni. Allah Ta'ala hantar malaikat tunggu dalam perjalanan lelaki tersebut nak pergi ziarah tu. Bila bertemu dengan lelaki tersebut, malaikat ni yang berupa manusia ni lalu bertanya kepada lelaki tu, aina turid, engkau nak ke mana? Kata lelaki tu, aku nak pergi ziarah seorang sahabat, seorang saudara yang berada di kampung sebelah, kampung berdekatan. Lalu malaikat ni bertanya kepada lelaki tadi, adakah engkau dengan dia ada kebaikan yang engkau harapkan daripada dia? Maknanya engkau pergi ziarah ni ada tujuan kah? Ada tujuan, ada kepentingan tak? Ada orang pergi ziarah kerana kepentingan, kerana tujuan. Nak minta projek kan, musim-musim nak pilihan raya, nak minta projek contoh, cepat dapat sikit tanda tangan, ataupun nak tanda tangan je pun, bukan projek, nak tanda tangan, nak dapat itu, nak dapat ini, nak sokongan itu, nak sokongan ini, datang ziarah. Yang kawan ni pergi ziarah, ditanya oleh malaikat, adakah engkau pergi ziarah dia ni ada kepentingan,
Ada tujuan, lalu dijawab oleh lelaki tersebut, la ghaira anni ahbabtuhu fillah. Tidak, aku tak ada tujuan lain kecuali aku ziarah dia ni adalah kerana mahabbah, kerana cinta kepada Allah Ta'ala. Aku dan dia berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So aku ziarah dia atas dasar kasih sayang aku kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia adalah saudara seagama aku. Maka kata lelaki yang Allah Ta'ala hantar sebagai malaikat tadi, yang berupa manusia tadi, maka dia mengatakan, fa inni rasulullah, aku adalah utusan Allah Ta'ala nak menyampaikan kepada engkau bi annallaha qad ahabbaka, sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi, menyintai kamu, kama ahbabtahu, sebagaimana engkau mengasihi dan menyintai saudara seagamamu. Itu besarnya pahala ziarah ni. Ziarah kerana Allah Ta'ala. Ziarah kerana apa? Kerana nak menghubungkan hubungan persaudaraan. Walaupun kita tidak ada hubungan keluarga dengan dia. Kalau hubungan keluarga lebih-lebih lagi lah besarnya pahala bila kita ziarah. Sebab saya sebut ada kombinasi dua faktor tadi, faktor nasab dan juga faktor agama. Ini kerana saudara seagama saja. Bila dia ziarah tanpa ada tujuan lain kecuali kerana cintanya kerana Allah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganugerahkan cintanya, yakni cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada fulan tersebut, kepada lelaki tersebut. Bahkan dalam riwayat yang lain menyebutkan bahawa seseorang yang menziarahi seseorang itu umpama dia berada di taman-taman syurga, hatta yarji', sehinggalah dia pulang ke rumahnya semula. Maknanya selagi mana dia dalam perjalanan, dalam ziarah saudara seagama, maka selagi itulah dia berada di dalam taman-taman syurga. Sehinggalah dia pulang semula ke rumah dia. Begitu besar dan lebihnya menziarah ini. Cuma jaga, saya sebut tadilah, pilih masa yang sesuai, tengok orang yang kita nak ziarah tersebut. Kemudian kata Al-Imam Ibnul Wardi, faman aktharat tirdada. Ada rangkap syair baca tardad. Faman aktharat tirdada adnahul malal. Disebut, maka barang siapa yang tak pernah meninggalkan kekasihnya atau terlalu kerap datang berziarah ke rumah sahabatnya. Yang ni jadi macam mana? Maka yang demikian tak pernah meninggalkan kekasih, yakni ziarah tiap-tiap hari, tiap-tiap masa pada orang yang tak kenal lah, maka yang demikian itu akan menjemukan, menyebabkan orang bosan lah. Tengok-tengok satu hari kita pergi, tuan rumah ada tapi duduk sembunyi dalam rumah. Duduk sembunyi dalam rumah, jawab salam je, bagi tahu ayah tak ada. Padahal ayah ada dalam rumah. Sebab apa? Boring lah tiap-tiap hari. Dah lah tiap-tiap hari datang ziarah, lama pula bersembang. Tunggu nak kena angkat kopi dulu. Angkat kopi, angkat makanan, baru balik. Maka ziarah yang macam tu tak betul. Sebab tu sebagian ulama kata al-ifratu fi ziarah mumil. Berlebih-lebihan dalam berziarah dia akan menyebabkan orang jemu. Wat-tafritu fiha mukhil. Bahkan kalau kita kurang ziarah juga, dia akan merosakkan hubungan. Merosakkan hubungan persaudaraan dengan kita di antara kita dengan dia. Bila kita jarang sangat ziarah, macam sahabat-sahabat dulu sahabat-sahabat sekolah rendah dulu, waktu kita rapat bertemu tiap-tiap hari waktu sekolah, tu seronok kan bila bertemu waktu pagi sampai tengah hari, lepas tu berpisah, esok pula bertemu. Esok tu nak pergi dengan semangat, sebab apa? Nak jumpa kawan. Cuba kalau duduk asrama, tu yang gaduh duduk asrama. Boring, tengok muka sama, satu dom pula asyik tengok muka engkau je, cari kawan lain. Tu kalau sekolah bertemu pagi balik petang, esok pula bertemu pagi balik petang. Tu seronok. Lepas tu bila dah lama bawa diri mahaluan masing-masing, lama tak bertemu, putus hubungan. Setelah membesar masuk sekolah menengah, masuk zaman-zaman kerja, yang seorang duduk negeri ni, yang seorang duduk negeri ni, seorang belah pantai timur, seorang belah barat, tak bertemu. Sekarang ni dah ada kemudahan, ada WhatsApp,
pun tak bertemu juga, tak bersembang juga, tak bertanya khabar juga. Lama-lama mukhil. Lama-lama hubungan persaudaraan yang terbina sejak zaman kecil itu, lama-lama dia jadi jauh, dia jadi akrab jadi rosak. Kadang-kadang tambah pula dengan situasi ataupun kondisi seseorang itu menyebabkan orang rasa kita sombong, kita lebih daripada dia dan sebagainya, maka makin jauh persaudaraan itu. Baik, tengok Syekh Fahmi sebut, sekali-sekali menghilanglah dari orang yang kau kasihi, sekali-sekali tinggalkanlah isteri yang tercinta, bukan kerana marah atau benci. Ni nak tinggal mari masjid pun payah. Bini tak boleh mari masjid, bini ialah dia ada waktu dia tak boleh datang masjid, dia nak berkepik dengan bini dia juga. Tunggu bini dia habis waktu zuhur, barulah dia mari masjid dengan bini dia. Berapa hari tak datang masjid? 7 hari, 8 hari tak mari masjid. Sebab apa? Tunggu bini. Tinggallah bini, jarang-jarang sekali berkepik dengan bini tiap-tiap masa. Ni Syekh nasihat, Syekh Fahmi Zamzam bagi tahu ni, bukan saya bagi tahu tuan-tuan. Bukan kerana marah atau benci. Ni siapa pernah sebut contoh? Ini kadang-kadang dalam rumah pun, kat mana bini duduk, situlah dia duduk. Bini duduk lipat kain, dia duduk atas kain. Punya kasih pada bini sampai tahap macam tu payahlah. Pandai-pandailah tinggal-tinggal, jarang-jarang sekali. Kita nak mari masjid bukan lama pun. Dah dia tak boleh datang, tak apalah, kita datang. Kalau dia boleh datang, bawa sekali. Gitu. Baik. Apabila ini kau laksanakan, pasti akan bertambah rasa kecintaan antara satu sama lain. Memang kalau kita selamanya di sisi isteri yang tercinta, maka yang demikian itu akan menjemukan. Sama dengan kata pepatah Melayu, sayangkan isteri, tinggalkan. Sayangkan anak, tangankan. Itu pepatah Melayu lama dah ajar pada kita. Sayangkan isteri, tinggalkan. Kemudian sayangkan anak, tangankan. Tangankan ni maknanya adab-adabkan. Adab-adabkan. Tak semestinya dengan tangan. Cuma kadang-kadang perlu. Bila sampai satu tahap, perlu. Kalau tak perlu, tak perlu. Cuma di sini dia nak sebutnya, bukan suruh kita menangankan anak, tidak. Tapi adab-adabkan. Tengok agama ajar pada kita. Umur 7 tahun, dia suruh muru. Dia suruh muru, suruh. Berapa umur? 7 tahun. Kemudian berapa pula umur? 10 tahun pula. 10 tahun barulah dia kata wadribuhum 'alaiha. Umur berapa? 10 tahun. Berapa tahun? Antara 7 ke 10. Lebih kurang 3 tahun. 3 tahun tu dia suruh-suruh. Suruh tu bukan sekali setahun. Ni kita sekali setahun boleh jadi tak suruh dia. Duk serah pada bini kita, duk ajar anak semayang. Ataupun serah pada cikgu di sekolah, ajar semayang. Tapi bila dia tak semayang, umur 10-11 tahun, kita marah. Kita angkat tangan, kita nak tampar dia, kita nak lepuk dia dan sebagainya lah. Kita suruh berapa kali? Agama ajar kita suruh-suruh berapa tahun? 3 tahun lebih kurang. Umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Masuk 10 baru pukul. Kalau kita cuai disuruh umur 7 tahun, memang patutlah 10 tahun pun dia tak semayang lagi. Tapi kalau kita tak cuai umur 7 tahun, tiap-tiap kali masuk waktu semayang, kita suruh, mai semayang ayah. Mai kita pergi masjid sekali. Mari kita pergi ke mana-mana tempat ibadat. Pergi semayang, pergi situ, pergi sini, buat ibadat sekali dengan dia. Dia pun tengok kita ibadat, tengok mak ayah dia duduk semayang dan sebagainya. Semayang sunat, bukan setakat semayang fardu, semayang sunat. Tengok mak ayah semayang. Semayang fardu, kita suruh dia semayang sekali dengan kita di masjid ataupun di rumah. Sepanjang 3 tahun, ghalibnya akan jadi tabiat lah pada budak tu. Bila kita duk suruh tiap-tiap masa. Tapi kalau kita tak suruh, maknanya kita cuai di usia 7, 8, 9. Di 10 tu tak boleh kita nak tangankan dia. Tu tengok cara kita lah. Kadang-kadang kita yang abai, kita yang cuaikan. Masuk 10, agama suruh pukul ni. Kita pukul dia. Padahal 7 hingga 9, kita tak suruh pun dia semayang. Dia pun tak tengok kita. Kita semayang pun tak pernah kita ajak dia mari masjid dan sebagainya. Tu kita silap dalam mendidik. Tu kena ikut agama. Agama ajar daripada mana mula dia, bukan mula dipukul. Cuma disebut sini dalam pepatah Melayu ni sebut tangan-tangan ni maknanya adabkan anak-anak itu. Bukan maknanya suruh pukul. Kalau tak perlu pukul, cukup dengan suara. Boleh jadi anak ni dengan suara pun cukup dah.
Dengan suara nasihat kita pun cukup dah. Suara nasihat daripada mak boleh jadi tak dengar. Tapi suara nasihat daripada ayah memadai. Memadai. So tak perlu buku, tak perlu rotan dan sebagainya. Cukup dengan suara nasihat daripada seorang ayah. Ataupun suara yang sedikit tinggi daripada seorang ayah. Menyebabkan anak dah ikut dah. Suara yang tinggi daripada mak tak ada apa boleh jadi. Tapi suara yang sedikit tinggi daripada ayah dah cukup memadai untuk anak tersebut berubah. So cukup dengan apa? Dengan meninggikan suara, tak perlu dengan apa? Dengan mengangkat tangan dan sebagainya. Tu kalau keadaan memerlukan, maka agama tak melarang. Agama tak melarang untuk kita menggunakan tangan. Bahkan tangan bukan setakat dengan makna pukul, dengan makna ubah dengan kuasa. Kuasa yang ada pada kita sebagai seorang wali, sebagai seorang ayah. Tu maksud dia. Seorang ayah takkan tak ada kuasa, pelik lah. Kalau ayah boleh biar tengok anak dara dia dibawa oleh anak dara pula. Anak teruna orang lelaki. Anak teruna orang lain. Bawa naik motor ke hilir, ke hulu, ke sana, ke sini. Yang ayahnya relax, tak ada kata apa walaupun tahu. Kalau tak tahu boleh tahan lagi. Orang pergi cerita, dia marah pada orang cerita. Ni tidak wali nama dia. Ni masalah ayah yang mendidik tu. Lepas tu bila dah berlaku apa-apa antara dua orang tersebut, mula bergaduh dengan keluarga yang belah laki. Padahal kita tak ambil tahu, tak kisah sebelum tu. Ni dipanggil adab yang perlu kita perhatikan, telitikan dalam pendidikan lah. Cuma kat sini ni kata Syekh Fahmi, sebahagian daripada adab lah, adab mendidik anak, tangan-tangankan. Begitu pula berkunjung ke rumah kawan-kawan dan juga keluarga adalah sesuatu yang sangat baik. Ia sangat berkesan untuk mengeratkan tali persaudaraan dan menambah mahabbah antara satu sama lain. Banyak masalah yang dapat diselesaikan. Ni musim-musim perayaan korban ni mungkin boleh buat korban, acara korban, geng-geng geng-geng sekolah rendah dulu. 7 bahagian tu adalah member-member, kawan-kawan satu sekolah dulu. Tu mengeratkan hubungan persaudaraan yang telah sekian lama terputus boleh jadi. Lama tak bertemu dengan sahabat-sahabat. Tahu-tahu bertemu kat mana? Dalam Facebook contohnya. Dalam medsos contohnya. Jom kita buat sama-sama korban tahun ni. Masih ada lagi 2-3 sehari lagi ada ni. Kita buat beli 1 ekor lembu. Semua tu sahabat-sahabat sekolah rendah. Kan bagus. Begitulah seterusnya. Tu pandai-pandailah kita fikir macam mana nak mengeratkan hubungan tali persaudaraan tu. Dan menambah mahabbah antara satu sama lain. Banyak masalah yang dapat diselesaikan melalui suatu pertemuan yang dilaksanakan. Begitu pula banyak perselisihan yang dapat diluruskan yang timbul dari salah faham atau terjadi dari sebab kesilapan maklumat yang disampaikan. Semua ini dapat diselesaikan melalui perjumpaan dan perbincangan. Ini pun para asatizah kita duduk buat sekarang ni. Masing-masing duduk cakap dalam medsos, yang ni kata gini, yang ni kata gini, akhirnya bertemu. Buat satu dialog, satu muzakarah. Cuma yang lebihnya orang awam lah biasa. Orang yang lebih yang menyokong, yang tak menyokong ni biasanya orang awam lah. Antara asatizah tu tak ada apa pun. Bertemu, berbincang, berdialog, lepas tu bersalam dan sebagainya. Tuan-tuan tengok hari tu gambar waktu istimak ulama-ulama Nus Asia. Gambar yang orang viralkan bersalaman antara Habib Ali Zainal Abidin dengan Mufti Perlis. Itu nak bagi tahu, walaupun berlainan pendapat ideologi, saat mereka bertemu tak ada apa pun. Kadang-kadang yang lebihnya kita orang awam ni. Kita orang awam ni macam bergaduh dah. Di luar pun bergaduh, dalam media massa pun bergaduh kita. Tapi figur-figur ni kadang-kadang mereka lebih berlapang dada. Sebab tu mereka boleh jadi orang hebat. Mereka berjiwa besar. Macam tuan-tuan duk perhati tengok dalam parlimen lah. Ataupun DUN negeri. Tengok bergaduh. Dengan bahasanya bergaduhnya macam apa? Macam kalau duduk berdepan bertumbuk. Tapi tengok dia orang di lobi parlimen boleh bersalam, boleh ketawa bersama. Yang kita yang kat bawah ni, orang-orang bawah ni yang bergaduh. Kau parti apa, aku parti apa, bergaduh. Tu benda-benda yang
yang perlu dilihat, adakah dia menjauhkan, memutuskan persaudaraan ataupun tidak. Kalau memutuskan itu amat-amat merugikan lah. Baik, yang sampai semua ini dapat diselesaikan melalui perjumpaan dan perbincangan. Tetapi ziarah atau berkunjung ini jangan terlalu kerap, kerana yang demikian itu akan membosankan dan menghilangkan faedah dari kunjungan tersebut. Itu huraian daripada Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah. Akan datang insya-Allah yang ke-35, yang dinilai itu kepribadianmu, bukan pakaianmu, bukan pakaian luar, tapi dalaman hati lisan itu yang dinilai baik ataupun tidak. Akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.